Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu ulasan ataupun reaction ringkas dalam masa yang singkat dengan bahasa yang mudah-mudah tentang satu statement ataupun satu perkara yang cukup penting, iaitu apakah kita wajib membaca Al-Fatihah pada setiap solat, sama ada kita solat secara berjemaah ataupun secara bersarangan, dan apakah perlu kita membaca surah setelah imam selesai membaca Fatihah di dalam solat berjemaah. Saya tertarik dengan satu statement ataupun satu jawapan yang diberikan oleh yang berbahagia Mufti Negeri Perlis, iaitu saudara Muhammad Asri bin Zainul Abidin ataupun lebih popular dengan gelaran Dr. Mazhar. Statement beliau ini saya dapat daripada laman sosial YouTube. Reaction saya ini tidak bertujuan sama sekali untuk merendah-rendahkan ataupun mencela ataupun meremehkan Dr. Mazhar. Ya. Kerana beliau seorang mufti. Ya. Maka tidak wajar kita meremehkan pendapat beliau. Dan juga saya tidak bertujuan untuk menghasut sesiapa pun dalam bentuk apa-apa hasutan. Cuma saya ingin berkongsi sedikit pandangan yang mungkin bercanggah dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Mazhar, dan mungkin juga ada persamaan. Sebelum itu, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Dr. Mazhar di dalam hal ini. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan kita membaca kerana Nabi SAW larang membaca. Nabi itu illa fatihatul kitab, melainkan fatihah kitab. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razak As-San'ani, yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Maka di atas riwayat itu, maka mereka menyatakan dibaca. Sebahagian para ulama menyatakan tak baca. Bila imam baca, kita tak baca. Di atas sebutan larangan umum, perintah umum Al-Quran, iaitu wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar kepadanya dan kamu diam. Maka tidak baca. Antara orang yang mentarjihkan dan kuat mentarjihkan pandangan ini adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam majmu' fatwa dia. Dan dia menyatakan, bahkan dia kata bahasa dia lah, dia kata macam kaldai yang menanggung kitab. Sebab dia bukan kata tak boleh baca, dia buat contoh lah. Sebab satu orang duk baca Fatihah surah, yang kita duk baca benda lain. Jadi apa faedah hak imam nak baca, kita tak dengar kat dia. Untuk apa yang dia baca kuat tu, tujuannya nak bagi kita dengar. Tapi kalau kita pun tak dengar, duk kena hak ni pula setiap kali kata alham, teringat muka tok guru tajwid dia, pedas sikit, duk tak habis-habis. Jadi akhirnya dia tak dengar, tidak istima' kepada bacaan imam. Maka dengan itu, maka tarjih sebagian para ulama menyatakan bahawasanya tidak dibaca di belakang imam. Apabila imam baca jahar, kita tak baca. Tentu ada pilihan dalam hal ni. Tapi kalau sekiranya orang tu was-was sampai peringkat tu, saat baca Fatihah duk sangka tak baca, tak payah baca. Tak payah baca. Cukup dengan bacaan imam. Kerana itu menyelamatkan daripada gangguan syaitan. Menyelamatkan gangguan syaitan. Baik, kita telah mendengar apakah yang diperkatakan oleh Dr. Mazhar
di dalam hal ini. Baik. Untuk melanjutkan perbincangan, saya suka merujuk kepada kitab tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, iaitu salah seorang ulama sesohor daripada Indonesia. Kita buka juzuk, juzuk yang pertama, muka surat 95. Baik. Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang. Oleh kerana Al-Fatihah satu surah yang menjadi rukun sembahyang, baik sembahyang fardu yang 5 waktu ataupun sekalian sembahyang yang sunat dan nawafil, maka dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya sekadar menafsirkan arti Al-Fatihah. Melainkan kita perlengkapkan lagi dengan hukum dan ketentuan syariah berkenaan dengan Al-Fatihah. Itu kata Hamka. Segala sembahyang tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tersebut di dalam hadis, hendaklah dibaca tiap-tiap rakaat kerana hadis. Saya bacakan maksudnya untuk menjimatkan masa. Bolehlah dirujuk jika sesiapa yang ada kitab tafsir ini. Kerana hadis mengatakan daripada Ubadah bin As-Samit bahawasanya Nabi SAW berkata, tidak ada sembahyang, ini tidak sah sembahyang bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Dan tidaklah memadai sembahyang bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan beliau berkata isnad hadis ini sahih. Dan lagi, tidaklah diterima sembahyang kalau tidak dibaca padanya Ummul Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dengan hadis-hadis ini dan beberapa hadis lain yang sama bunyinya, sependapatlah sebahagian besar ulama fiqh bahawa tidak sah sembahyang selain daripada membaca Al-Fatihah. Walaupun surah yang mana kita baca sekalipun. Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama sejak daripada sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in yang sesudahnya. Oleh sebab itu, maka baik imam ataupun makmum wajiblah semuanya membaca Al-Fatihah di dalam salat. Dan lagi dari Abu Qatadah bahawasanya Nabi SAW adalah beliau tiap-tiap rakaat membaca Fatihatul Kitab. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi jelas daripada hadis yang disebut ataupun dinukilkan oleh Profesor Dr. Hamka, wajib kita membaca Fatihah sama ada imam ataupun makmum. Kerana tidak sah solat jika tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Selain daripada itu, sunnah pula sesudah membaca Al-Fatihah itu diiringkan pula dengan surah-surah yang mudah dibaca dan dihafal oleh yang bersangkutan. Ini satu permasalahan. Apakah wajib ataupun harus ataupun sunat kita membaca surah yang lain daripada Al-Fatihah setelah kita selesai membaca Fatihah. Terdapat hadis yang mengatakan, bermaksud dia menyuruh kita supaya membaca Al-Fatihah pada mana-mana yang mudah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi, Nabi menyuruh kita membaca surah selepas membaca Al-Fatihah dalam solat. Berkata Ibnu Sayyidin, isnad hadis ini sahih dan rijalnya semua dapat dipercayai. Maka hadis ini sahih. Yang mana Nabi menyuruh kita membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Mengiringi Al-Fatihah dengan surah-surah yang mudah itu ialah pada sembahyang subuh dan 2 rakaat permulaan dari sembahyang yang lain dan sembahyang Jumaat. Okay? Dan kalau imam sedang membaca dengan jahar, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh dibaca makmum sedang imam membacanya hanya Al-Fatihah saja, supaya bacaan imam tidak terganggu.
Dengan arti kata yang lain, jika imam membaca jahar, surah selepas imam membaca Al-Fatihah, makmum hendaklah mendengarkannya. Dan dikatakan juga yang boleh dibaca makmum sedangkan imam membaca Al-Fatihah hanyalah Al-Fatihah sahaja. Ini ada menjadi masalah. Menjadi masalah yang sangat diperbincangkan. Ada yang mengatakan kita tidak perlu membaca surah kerana membedai kita mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Baik, kita teruskan. Daripada Ubadah berkata dia bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh, maka memberati kepadanya bacaan. Maka tatkala selesai sembahyang, berkatalah beliau, "Saya perhatikan kamu membaca." Berkata Ubadah, kami jawab, "Ya Rasulullah, memang kami membaca, wallah." Lalu berkatalah beliau, iaitu Nabi, "Jangan kamu lakukan itu kecuali dengan umul Quran. Kerana sesungguhnya tidak sah sembahyang bagi barang siapa yang tidak membacanya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dengan arti kata yang lain, Nabi mengatakan tidak sah sembahyang bagi kita jika tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga Nabi mengatakan di dalam hadis ini, jangan membaca surah ataupun ayat yang lain selain daripada membaca Al-Fatihah. Dan jangan membaca surah tatkala imam membaca Al-Fatihah. Dan sebuah hadis lagi dari Ubadah dengan lafaz yang lain bermaksud bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sekali-kali jangan seorang pun di antara kamu membaca sesuatu dari Quran apabila aku menjahar kecuali dengan umul Quran." Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan arti kata yang lain, Nabi mengatakan tidak boleh ataupun menegah ataupun melarang makmum membaca surah ketika Nabi menjaharkan baca Al-Fatihah. Dan lagi ada beberapa hadis yang lain yang bersamaan maknanya, iaitu kalau imam menjahar, yang boleh dibaca oleh makmum di belakang imam yang menjahar hanyalah Al-Fatihah saja. Tetapi tidak boleh dengan suara keras supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Jadi dengan arti kata yang lain, boleh membaca Al-Fatihah ketika boleh makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surah. Ketika imam membaca surah dengan jahar. Jadi hendaklah makmum membaca Al-Fatihah itu dengan sir, dengan perlahan. Supaya tidak terganggu imam dengan bacaan kita. Sungguh pun demikian, ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fiqh tentang membaca di belakang imam yang sedang menjahar itu. Kata setengah ahli ijtihad, kalau imam membaca jahar, hendaklah makmum berdiam diri, mendengarkan. Sehingga Al-Fatihah pun cukup, bacaan imam itu sahaja didengarkan. Mereka berpegang kepada sebuah hadis bermaksud dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya imam itu tidak lain telah dijadikan ikutan bagi kamu. Maka apabila dia takbir, hendaklah kamu takbir. Dan apabila dia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri. Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali Tirmizi. Dan berkata Imam Muslim, hadis ini sahih. Dan arti kata yang lain, imam itu jadi ikutan kita. Apabila imam bertakbir, kita pun bertakbirlah. Tetapi apabila imam membaca, membaca Al-Fatihah, kita diam. Dan membaca surah pun kita diam. Dan mereka kuatkan pula dengan ayat 204 surah Al-A'raf, ayat 7. Yang bermaksud, dan apabila dibaca orang akan Al-Quran, maka dengarkanlah olehmu akan dia dan berdiam dirilah supaya kamu diberi rahmat. Jadi, hadis ini dikuatkan oleh ayat Quran yang mengatakan apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Maka dengan ini difahamkan bahawa apabila imam membaca surah dengan kuat, maka makmum pun berdiam diri, tidak membaca apa-apa. Baik. Maka buah ijtihad dari golongan yang kedua, meskipun dihormati juga golongan yang pertama, tidaklah dapat menggoyahkan pendirian mereka walaupun imam membaca jahar, namun makmum masih wajib membaca Fatihah di belakang imam. Sebab, kata mereka, baik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ataupun ayat dari surah Al-A'raf itu
ialah perintah yang am. Sedangkan hadis Ubadah dan hadis yang lain ialah khas. Maka menurut ilmu usul, dalam hal ini ada peraturannya, iaitu membinakan yang am di atas yang khas adalah wajib. Ya. Jadi dengan arti kata yang lain, golongan yang pertama mengatakan apabila imam membaca surah, hendaklah diam. Makmum tidak perlu membaca apa-apa. Dan golongan yang kedua mengatakan uh, makmum hendaklah membaca Al-Fatihah. Walaupun ketika imam membaca surah dengan jahar, dengan nyaring. Tetapi makmum hendaklah membaca secara perlahan. Ini perbezaan antara dua golongan. Okay. Apakah lagi seterusnya yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka? Jadi kalau kita nyatakan secara lebih mudah dipahami ialah isi ayat surah Al-A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca orang. Itu am atau umum di mana saja kecuali ketika menjadi makmum di belakang imam yang menjahar. Maka pada waktu itu perintah mendengar dan berdiam diri itu tidak berlaku lagi. Sebab Nabi telah mengatakan bahawa tidak sah sembahyang barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau kita mendengar baca imam saja berdiam diri padahal dia disuruh membaca sendiri hal itu, maka tidaklah sah solatnya. Jadi maksudnya ialah perintah mendengar berdiam diri apabila mendengar bacaan Al-Quran itu umum. Maka tidak berlaku lagi apabila datang perintah khusus, iaitu hendaklah makmum membaca Al-Fatihah. Walaupun imam membaca surah. Tetapi dengan syarat hendaklah membaca dengan perlahan. Hadis Abu Hurairah pun umum, menyuruh takbir apabila imam takbir dan berdiam diri apabila imam membaca surah. Ini pun umum juga, maka dikecualikanlah oleh hadis Ubadah tadi yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apa-apa pun kecuali Al-Fatihah. Ya. Maka datang pula sebuah hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Yang bermaksud, berkata Rasulullah SAW, apakah kamu membaca dalam sembahyang yang kamu di belakang imam? Padahal imam sedang membaca. Iaitu membaca surah. Janganlah berbuat begitu. Tetapi hendaklah membaca tiap-tiap kamu akan Fatihatul Kitab ke dalam dirinya. Artinya dibaca dengan tidak keras. Ya. Maka maksud hadis ini ialah ketika imam sedang membaca surah, hendaklah makmum membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Artinya tidak membaca dengan kuat. Hanya didengar oleh telinga sendiri sahaja. Oleh sebab itu, maka golongan pertama tadi menjalankan kedua-dua maksud itu, iaitu mereka menetapkan membaca Fatihah di belakang imam. Yang maha menjahar, tetapi tidak boleh keras, supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Dan apabila telah selesai membaca Fatihah, maka mereka pun menjalankan maksud hadis itu, iaitu berdiam diri, mendengarkan bacaan imam yang lain. Artinya, jika imam selesai membaca Fatihah, maka ia pun membaca surah dengan jahar. Maka makmum teruslah membaca Al-Fatihah. Tetapi dengan tidak suara keras. Dan apabila imam selesai membaca surah, ataupun apabila makmum selesai membaca Al-Fatihah, taklah ia berdiam diri mendengar bacaan imam, bacaan surah imam. Kadang-kadang imam membaca surah yang panjang. Maka sempat makmum itu berdiam diri mendengar bacaan surah imam itu. Ini biasa berlaku. Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Fatihah kerana berpegang dengan hadis Abu Hurairah dan surah Al-A'raf tadi, pegangan ini adalah semata-mata ijtihad, hendaklah dihormati. Maka hormati mereka yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah kerana Al-Fatihah itu telah tertanggung kepada imam. Dan juga hormati pendapat yang mengatakan membacalah Al-Fatihah tetapi makmum hendaklah membaca secara perlahan. Adapun penulis tafsir ini, itu Hamka, kalau orang bertanya, manakah yang di antara kedua faham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya? Maka penulis menjawab, aku memegang faham yang pertama, iaitu walaupun imam menjaharkan bacaannya, namun sebagai makmum penulis tetap membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Jadi Hamka berkata,
menurut pegangan beliau yang beliau yakin dengan kekuatan hujahnya, ya, jika imam membaca surah, selesai membaca Fatihah, beliau tetap membaca Al-Fatihah tetapi dengan secara sir. Ya, kerana payah penulis nak menyampingkan hadis yang terang tadi, iaitu tidak sah sembahyang barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya, Hamka tidak boleh meletakkan ke samping ataupun tidak mengambil berat ataupun memilih pendapat yang tidak membaca Fatihah. Kerana payah, sukar bagi beliau untuk menolak, ya, hadis yang mengatakan ataupun dalil yang mengatakan hendaklah makmum membaca Fatihah juga. Dan beliau tidak dapat ataupun tidak mampu ataupun tidak boleh merendahkan ataupun memilih tidak mengikut hadis yang mengatakan tidak sah solat, ya, tanpa membaca Fatihah. Dengan arti kata yang lain, menurut Hamka, hadis yang mengatakan tidak sah solat itu tanpa membaca Al-Fatihah adalah kukuh dan kuat. Dan beliau berijtihad, itulah pilihan beliau. Apakah jalan untuk kita menyelesaikan masalah ini ataupun merungkai permasalahan ini? Baik, apa kata Hamka lagi? Adapun waktu membacanya itu, apakah ketika imam berdiam diri sejenak ataupun ketika dia membaca surah? Maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh didengarkan imam itu terlebih dahulu membaca Al-Fatihah dan dianjurkan supaya imam itu berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum supaya mereka membaca Al-Fatihah pula. Tapi kalau imam itu tidak berhenti sejenak melainkan terus sahaja membaca surah yang mudah sehabis membaca Al-Fatihah, maka sehabis imam itu membaca Al-Fatihah, terus pula si makmum membaca Al-Fatihah. Sedangkan imam itu baca surah. Dan sehabis baca Al-Fatihah itu, hendaklah si makmum berdiam diri mendengarkan apa yang dibaca oleh imam sampai selesai. Jadi, permasalahan ini dirungkai dengan begitu cantik, begitu mudah. Iaitu, apabila imam selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah ia berdiam diri seketika. Sekadar selesai makmum membaca Al-Fatihah. Apabila selesai, sekira-kira selesai makmum membaca Al-Fatihah, barulah imam membaca surah. Kerana selalu kita perhatikan, kita dapati bahawa di Malaysia ini, imam begitu tergesa-gesa membaca surah. Selesai sahaja ia membaca Fatihah, terus ia membaca surah. Sedangkan ada tuntutan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Maka hendaklah imam itu berhenti seketika. Ya. Selesai membaca Al-Fatihah. Dan jika imam itu membaca surah pula, surah yang agak panjang, ya, selesai sahaja imam membaca surah, maka barulah makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Maka sebaik-baiknya imam dan makmum memahami akan perkara ini. Imam hendaklah ia berhenti seketika selesai ia membaca Al-Fatihah untuk memberi kesempatan, ya, bagi makmum mendengar bacaan surah imam tanpa ibaratnya berebut-rebut. Makmum membaca Al-Fatihah, imam pun membaca surah. Jadi dan maka imam hendaklah berhenti seketika. Sekadar selesai makmum membaca Al-Fatihah. Supaya makmum boleh mendengar bacaan imam. Baik. Itulah jalan penyelesaiannya yang sangat cantik. Maka kita tidak perlu lagi untuk berkhilaf ataupun bertegang leher. Apakah makmum mesti membaca surah, membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surah. Maka jalan penyelesaiannya sepertilah yang saya katakan tadi, yang dinukil, yang dikatakan oleh Hamka. Ya, hendaklah imam berhenti seketika selesai membaca Al-Fatihah supaya memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah dan mendengarkan bacaan surah bagi imam tanpa berebut untuk membaca Al-Fatihah. Saya tertarik dengan satu lagi statement Dr. Mazhar, iaitu mengatakan jika kita tidak khusyuk membaca Al-Fatihah ataupun merangkak-rangkak membaca Al-Fatihah, maka terlebih baik jangan dibaca. Ya.
mudah saja jalan penyelesaiannya bagi Dr. Mazhar. Tak payah baca. Ya. Baik. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa uh, bahawa khusyuk itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan dituntut bagi setiap orang yang solat supaya khusyuk dalam solat. Ya. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun bermaksud. Ya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Di sini jelas, ya, kita dimestikan ya, ataupun dituntut untuk khusyuk dalam solat. Kita tidak diperbolehkan ataupun ditegah untuk berfikir ataupun fikiran kita menerawang kepada dunia ataupun selain daripada solat. Bahkan dikatakan orang yang tidak khusyuk dalam solat itu seperti pencuri. Ya. Maka yang dituntut pada kita ialah belajar. Belajar membaca ayat Al-Fatihah dan segala surah-surahnya dengan betul, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya dan sebagainya. Supaya kita beroleh khusyuk. Ya. Dan tidaklah wajar kita menjadikan hujah tidak khusyuk ini untuk menyokong kuat pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Dan orang-orang yang membaca Al-Fatihah itu ataupun segala bacaan Al-Quran itu bergantung kepada kepandaiannya ataupun sejauh mana kemahirannya membaca Al-Quran. Dalam arti kata yang lain, mereka membaca dengan daya ataupun keupayaan yang sedia ada. Ya, dengan kepandaian yang sedia ada. Dengan syarat dia sentiasa memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya dan juga bacaan-bacaan ayat di dalam solat. Ya. Kerana terdapat pendapat yang mengatakan tidak perlu solat jika tidak ingat kepada Allah. Mereka menafsirkan ayat yang bermaksud dirikanlah solat untuk mengingati akan aku. Maka jika tidak ingat kepada Allah, tidak perlu solat. Ini ada satu pendapat yang mengatakan demikian. Ya, yang menyalahi akan perintah ataupun menyalahi akan maksud sebenar ayat tersebut. Maka tidaklah wajar kita meninggalkan solat kerana tidak khusyuk. Dan tidaklah wajar kita menjadikan hujah ya, tidak khusyuk dalam membaca Al-Fatihah ataupun tergagap-gagap ataupun terangkat-rangkak untuk kita meninggalkan bacaan Al-Fatihah itu. Kerana Allah Ta'ala akan mengambil kira kepandaian kita sejauh mana kita mahir dalam membaca Al-Fatihah dan surah. InsyaAllah sembahyang kita akan susah. Jadi, hendaklah kita faham akan hakikat ini. Ya. Di manakah kewajipan bagi imam dan kewajipan bagi makmum ataupun adab bagi imam dan adab bagi makmum ketika solat. Dan di manakah kedudukan ya, bacaan surah dan bacaan Al-Fatihah bagi imam dan makmum. Supaya kita tidak lagi berkhilaf. Dengan arti kata yang lain, yang lebih aula kita ikut. Yang ada jalan penyelesaiannya. Iaitu, hendaklah makmum membaca juga Al-Fatihah. Setelah selesai, imam membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Kerana ada jalan penyelesaiannya. Iaitu, seperti mana yang saya jelaskan tadi, hendaklah imam berhenti seketika. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, sekadar selesai makmum membaca Fatihah. Kemudian barulah imam membaca surah. Ya. Jika dikatakan kita tidak membaca Al-Fatihah itu boleh menjadikan kita lebih khusyuk, ya, bagi saya secara peribadi tidaklah juga sedemikian. Kerana terdapat beberapa orang rakan saya dahulu mengatakan jika kita diam dan imam membaca surah yang panjang sekalipun, kita akan menerawang juga mengingat kepada yang lain. Ya. Apatah lagi jika kita tidak membaca apa-apa. Itu menurut mereka. Tapi bagi mereka-mereka ataupun kita yang ingin mendapatkan khusyuk, kita akan tetap memerhatikan bacaan Al-Fatihah kita. Kita membaca dengan sedaya upaya kita dengan betul. Dan jika
imam membaca surah dan kita mendengarkan bacaan imam. Jadi sekian dah dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.